Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk hari ni saya akan explain dekat you all semua macam mana kita nak buat graf Okay, graf stress versus strain untuk sesuatu inilah specimen lah Okay, so kalau tengok dekat soalan yang saya bagi dekat you all ni, okay, question 1 refer to table 1. Okay, so table 1 ni dia ada untuk sigma, Newton per millimeter square, itu adalah untuk stress, dan juga simbol epsilon, millimeter over millimeter times 10 the power of negative 4, itu adalah strain, nilai strain. Okay, jadi kita kena you all kena buat satu graf lah, graf daripada table 1 tu. So untuk paksi Y kita akan letak the stress, dan untuk paksi X adalah nilai strain, nilai strain. So daripada table stress versus strain, okay, you all kena plot lah semua nilai tu. So contohnya nilai stress 00, 50, 2, 125, 5, 156, 225, 9, 250, 10, 275, 12, 262, 14, 250, 16, 260, 17. Jadi semua kena plot lah. So daripada tu dia beritahu a tensile test was performed on an aluminum specimen. The result is shown in table 1, from the data. So maksudnya kita akan plotkan untuk aluminum specimen tu lah, stress versus strain. Jadi for first kita akan buat, iaitu first adalah construct the stress and strain diagram and mark the elastic and plastic region. Use the scale of 2 cm equal to 25, the ratio 25 Newton over millimeter square for y axis, and 2 cm, the same ratio for the 2 times 4 the power of negative 4 millimeter over millimeter for x axis. So you all kena plotkan lah dan buat construct the stress strain diagram. Okay, so kalau tengok daripada daripada result yang kita buat, so kita plotkan dia punya graph stress versus strain diagram. So awak akan dapat dia satu graph straight, dan dia akan sampai ke puncak dan turun ke bawah. Jadi you all kena plotkan antara plastik dan juga elastik. So kena ingat balik lah, kalau untuk elastical dia adalah the straight line, sampai dekat dia punya, kita panggil sebagai proportional point. Jadi kita akan stop dekat situ, and then after sampai ke situ, dan selebihnya adalah plastic region. So ada dua. Kalau yang straight line tu, sampai dekat satu point tu kita panggil sebagai point of the yield strength. Yield strength kita akan stop. So lepas tu kita akan masuk iaitu plastic zone. Masuk elastik ni dia boleh kembali kepada bentuk asal balik. Kalau dia contoh 10 cm, so bila dia tadi tensile kan, so bila tensile dia akan mengalami proses pemanjangan, and then dia boleh return back to 10 cm lah. Tapi if dia plastic region, dia dah pergi sampai plastic region, dia tak boleh nak kembali semula lah ke dia boleh kembali, tapi dia tak dapat 10 cm sama seperti the origin line. Itu bezanya. Okay, so from the graph, daripada soalan dia beritahu you need to find the first adalah what is from the graph in the part A. So part A tadi tu you all kena plot graph lah, plot graph, and then kena apa, kena dapatkan dia punya plastik
and elastic region. Alright. Seterusnya adalah from the graph plot. First adalah you kena determine. For A adalah coordinate of the transition between elastical region and plastic region. So yang saya sebut tadi lah, antara elastical region dengan plastic region. So kena tentukan. So nak tentukan macam mana? Tengok yang soalan nombor 2, iaitu you all kena dapat ia punya yield strength ataupun sigma YS. Sigma YS atau kekuatan hasil lah. So daripada graf you akan tengok. So daripada graf tu, dia daripada start daripada 0. So dia straight kan, straight sampai satu tahap tu dia dah macam satu straight line tu dia dah nak bentuk curve dah. Nak bentuk curve. Jadi yang nak bentuk curve tu, kita point yang sebelum daripada jadinya bentuk curve tu adalah kita panggil sebagai yield strength. Yield strength. Jadi kalau daripada graf you all tengok tadi, so daripada graf you all akan tengok dia punya yield strength tu jatuh pada point apa? 250 Newton per millimeter square. So dia jatuh pada 250. So daripada paksi Y tu 250. You ambil pembaris. Straight line sampai dekat bentuk graf tu lah. You start situ. So itu adalah dia punya point of the yield strength. Yield strength. Jadi bila dapat point tu, jadi apa? Ambil satu pembaris, buat ke straight line. Daripada atas ke bawah lah. So border yang sebelah yang straight line tu, yang tadi tu adalah kita panggil sebagai elastical zone, dan yang selepas dari tu kita panggil sebagai plastic zone. Itu bezanya. Yang kedua adalah kena cari dia punya coordinate of the intersection between elastical region and plastic region. So point intersect, maksudnya point di tengah-tengah antara elastical region dengan plastical region. So kalau dekat sini you ada dapat yield strength, so 250 Newton per millimeter square untuk paksi Y, dan untuk paksi X you akan turun ke bawah saja, sampai ke paksi X axis. So you akan dapat dia 10 kuasa negatif 4 millimeter per millimeter untuk strain. Jadi bila you all buat koordinat dia, so koordinat X, Y, so koordinat dia adalah 10 kuasa negatif 4 millimeter per millimeter, 250 Newton per millimeter square. So dapatlah dia punya coordinate of the intersect between elastical region dengan plastic region. Kita akan cari iaitu modulus of elasticity, iaitu E besar. E besar tu. So untuk dapatkan modulus of elasticity, cuba you all recall balik. Ingat tak macam dulu? Apakah itu modulus of elasticity? So maksudnya modulus of elasticity itu adalah slope ataupun kecerunan of the yang straight line tadi tu. Daripada graf tadi you dapat kan, straight line sebelum dia sampai kat yield strength tu, itu kita panggil sebagai line of the modulus of elasticity. Jadi kalau ikutkan formula dia adalah slope. So kita dapatkan dia punya kecerunan of that line lah, that straight line tu lah, that linear line. Jadi E equal to sigma over epsilon. So you all kena dapatkan biasa Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1 kan. So kita terus ambil daripada nilai tadi, nilai yang kita dapat koordinat tadi. So kita teruskan 250 Newton per millimeter square over 0.001. So you akan dapat dia the modulus of elasticity adalah 250,000 Newton per millimeter square ataupun 250 kilonewton per millimeter square. Yang seterusnya disuruh cari ultimate stress. Ultimate stress sigma u and the correspond maximum value of the strain. Untuk dapatkan ultimate stress, ultimate stress ni adalah nilai
nilai puncak, ultimate tu yang tertinggi kan, betul tak? So dia adalah nilai puncak daripada bentuk graf tadi. Awak dapat sampai kat ujung bukit, ujung puncak. So ujung puncak tu kita panggil sebagai ultimate stress. So sigma U. Okay. And the strain when the specimen is stressed to its maximum epsilon U. So dapat dia punya, so daripada graf you akan dapat dia punya ultimate strain adalah sigma U equal to 275 Newton per millimeter square. Okay. Alright. Okay, yang seterusnya dia beritahu draw below 1% of offset strain for permanent strain. So epsilon P when the load is released. Alright. So lukiskan ketegangan offset below than 1% untuk ketegangan kekal apabila beban dilepaskan. Jadi maksudnya, okay, untuk yang ni you all kena buat satu line, okay, nak dapatkan dia punya permanent strain. Permanent strain. Jadi untuk dapatkan permanent strain, okay, untuk yang ni you all tengok daripada graf tu dia akan ada dua line. So yang pertama tu origin tadi yang kita plot tadi, dapat straight kan sampai ke puncak dan akhirnya jatuh balik. Okay. Dan seterusnya kita akan buat dia, kalau tengok kat bawah tu ada, you all kena target lah, dia punya tu adalah 1%. Maksudnya daripada kalau daripada ni you all tengok ni dia 1 lah, start daripada 1. Okay, starting daripada 1 sebab dia below than 1%. Okay, so you akan buat straight line sama selari dengan yang straight line tadi tu, yang origin tadi, yang you all plot tadi, yang bawah tu, yang asal ni. Okay, you all akan buat satu lagi line ke bawah tu tapi start daripada 1. Okay, so 1 tu dia kena make sure jarak daripada line yang you all plot tu dengan yang okay, kita panggil dia sebagai offset strain. Okay, offset. Okay, offset. So below dia 1% tu ada offset lah. Jadi target lebih daripada 1% tu, okay, you all kena selarikan sampai ke hujung. And then nilai yang hujung tu adalah nilai yang kita nak cari, iaitu kita panggil dia sebagai permanent strain ataupun epsilon P. So kalau tengok pada graf tu you akan dapat dia, okay, dapat adalah 0.0001. So 0.001 tu kita panggil dia sebagai permanent strain. Okay, sorry sepatutnya 0.00012. Sepatutnya 0.0012. Okay. And then for the last question is you need to find the fracture stress, okay, ataupun sigma F and the maximum strength, okay, epsilon F. Okay, so tekanan apabila patah, dalam bahasa Melayu lah, dan keterikan paling maksimum. Okay, so daripada graf tadi you akan tengok, okay, where is the fracture stress dan juga maximum strain. Okay, so dia punya nilai value of fracture adalah yang paling hujung sekali, yang the last point. So kita akan dapat iaitu, ini maksudnya dia dah break off, dia dah putus, dan patah dan sebagainya. Jadi dia punya nilai of the fracture stress and the maximum strain yang paling hujung sekali adalah 262.5 Newton per meter square, and for the stress fracture stress and for the maximum strain 0.0017. So saya harapkan untuk yang plot graf ni you all akan cuba sendiri, cuba buat try buat graf tersebut dan cari nilai daripada apa yang saya beritahu ni lah. So biasaannya kita akan suruh awak cari iaitu, okay, kena buat dia punya yield strength, betul tak? Saya record balik lah, yield strength. So untuk yield strength tu adalah titik di mana kita nak define the elastical region dengan plastical region. So dia
titik tengah atau titik tengah antara dua border, strength. And then daripada tu you kena buat iaitu coordinate the intersection between elastic region and plastic region. So point yang tadi juga, point yang yield strength juga, cuma kena dapatkan nilai strain, strain pula. And after that you kena tahu how to find the modulus of elasticity, iaitu E besar. So modulus of elasticity adalah, so modulus of elasticity saya recall balik adalah nilai kecerunan ataupun the slope of the straight line ataupun linear line tu. Okay, so dia punya formula E besar equal to sigma over epsilon, sama juga. So and then kena cari dia punya ultimate stress and strain. So yang maksimum lah puncak dia atau bukit dia. Okay, puncak daripada bukit dia lah. And then permanent strain. So kalau permanent strain tu kena tengok soalan. Kadang dia punya offset dia ada 1%, kadang ada 2%. Dia bergantung kepada soalan. Kalau soalan dia suruh 1%, jadi you all kena cari 1% tu adalah gap dia. And then kita terus buat satu line yang selari dengan yang straight line tu sampai ke hujung. So yang hujung tu adalah kita panggil sebagai permanent strain, ke bawah nilai dia. And lastly adalah fracture stress dan juga maximum strain. So yang tu adalah nilai yang terakhir di mana sesuatu material tu dia dah break off. So itu adalah nilai yang terakhir yang dia boleh tampung. Kalau dah maksimum lebih daripada nilai yang maksimum fracture ataupun fracture stress tu, so dia akan break off. So dia mungkin patah atau pecah lah. Okay, so kalau saya harapkan untuk yang kali ni kalau ada soalan boleh tanya saya lah. Saya akan buat recall balik. So macam mana nak buat graph stress versus strain diagram ni. So sangat penting untuk akan datang. Kalau you all tak tahu, susah lah. So saya harapkan you all faham lah apa yang saya explain.